اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fatih Faridah muka surat 6, baris yang ke-6, baris yang ke-4 daripada atas. Baris ke-4 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 6. Percaya, yakni mengaku putus di hati, berpegang kejap di hati, sekalian perkara baik dan jahat, sekalian perkara baik dan jahat, sekalian perkara baik dan jahat daripada Allah, yakni hasil daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Perbuatan Allah ni dengan muafakat, dengan bersetuju ataupun selaras iradahnya, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Sekalian perkara baik dan jahat, kesemua sekalian perkara daripada Allah, yakni hasil daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah, dengan muafakat. Perbuatan Allah ni terhasil dengan muafakat, dengan selaras iradahnya, kehendaknya, ketetapannya, keputusannya, susunan Allah Subhanahu wa ta'ala pada sedia kala. Allah yang bersifat iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal, pada sedia kala, yang dipanggil tanjizi qadim bagi iradah, bagi orang yang biasa belajar kaedah sifat 20. Kesemuanya daripada perbuatan Allah yang Allah perbuat selaras dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan, tetapkan, putuskan pada azal Allah yang bersifat dengan iradah. Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah atas jalanan Imam Maturidi Qadar, sampai masa berlaku sekian perkara itu adalah datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dan qudrah. Jalanan Imam Maturidi dipanggil qada. Jalanan Imam Asy'ari hanya tukar je lah. Ketentuan azali qada, perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah dipanggil qadar. Yang saya bawa adalah jalanan Imam Maturidi. Ketentuan azali, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah pada azal dipanggil qadar. Sampai masa berlaku, kesemua yang berlaku tu mari daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah dipanggil qada. Jadi pembicaraan kita bicara berkaitan dengan qadar terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal.
Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah selaras dengan ketentuan iradah Allah. Ketentuan iradah Allah selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah selaras dengan ketentuan Allah pada azal. Kalau Allah Ta'ala buat tidak selaras dengan ketentuan Allah pada azal, jadi rosak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sendiri pun kalau kita buat satu-satu perkara tidak mengikut perancangan asal, pelang asal, ketetapan asal, orang panggil kita buat hija ikut dang, ikut gomo je. Pelang ada dah, perancangan ada dah, keputusan ketetapan ada dah, tertulis molek dah. Siapa masa kita buat hija, kita dah ikut apa yang ada dalam perancangan pelang kita tu. Abang panggil kita hija molek ke tak pasal tu? Abang panggil apa? Hija tak ikut pelang dia panggil. Tu kita pun buat kerja seumpama tu tak ambuh dia orang dah tak ambuh dia orang dah lah. Contohlah kita kata pelang rumahnya pasal lain, pelang tu beri ke tukang, tukang buat ikut suka dia je, tak ikut pelang. Orang tak pakar dah, buat ikut dang orang panggil. Ini kita sama telah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah buat satu-satu perkara tidak selaras dengan ketentuan Allah pada azal, rosak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala lakukan, Allah Ta'ala qadakkan selaras dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan pada azal. Jadi ketentuan Allah pada azal itu gaib, malaikah pun tidak tahu, tetapi sampai masa Allah melakukan ni sekarang ni, Allah melakukan kita hidup, Allah melakukan sekarang ni kita berada di Masjid Bukit Payung ni, maka nyatalah kepada kita ketentuan Allah pada azal. Allah menentukan kita hidup dan kita berada di Masjid Bukit Payung. Itu ketentuan azali nyata bila Allah Ta'ala melakukan. Sebab itulah kudrah Allah ni dipanggil ibraz. Apa yang Tuhan lakukan menjadi ibraz, menjadi nyata zahir ketentuan Allah pada azal yang gaib, yang hanya Allah yang mengetahui, malaikat pun tak tahu. Malaikat hanya tahu catatan di Lauh Mahfuz sahaja. Adapun ketentuan azali hanya Allah yang mengetahui. Tapi sampai masa Allah pun lakukan, Allah pun buat selaras dengan apa yang Allah tentukan pada azal. Bila berlaku perbuatan perkara tersebut, nyatalah bagi kitanya Allah Ta'ala menentukan pada azal perkara ni. Nyata bagi kita perkara gaib ketentuan Allah pada azal tu. Sebab apa yang Allah Ta'ala lakukan selaras dengan apa yang Allah tentukan pada azal. Kemudian jangan pula kita kata Allah Ta'ala dia kuasakan kudrah Allah ni, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kudrah Allah ta'alluqnya meliputi umum. Kekuasaan kudrah Allah umum. Jadi apabila Allah Ta'ala kuasa atas tiap-tiap sesuatu, Allah Ta'ala kuasa juga nak buat perkara yang tidak seperti yang Allah Ta'ala tentukan pada azal. Ada bawa begitu. Sekarang Allah menentukan satu-satu perkara pada azal, sampai masa Allah buat, Allah kuasa kan? Nak buat menurut ketentuan azali pun Allah kuasa. Allah nak buat ketentuan azalinya lain, Allah nak buat pasal lain kan, Allah kuasa kan? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia Allah kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah kuasa nak buat mengikut ketentuan azali, selaras dengan ketentuan azali. Dan Allah kuasa nak buat dengan perbuatan yang tidak selaras dengan
ketentuan azali, dan Allah kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah menentu ni tak semestinya Allah nak buat. Kalau Allah tidak menentu, komanglah Allah hanya, kuranglah Allah kalau Allah tak menentu. Tapi apa yang Allah tak menentu, tak mestinya Allah Ta'ala buat. Cuma kalau tidak menentu, jadi kurang Allah Ta'ala. Macam kita nak pergi mana-mana, kalau kita tidak merancang pun kurang dah. Begitu Allah, kalau Allah tidak menentu, kurang Allah. Hak Allah menentu, tak mestinya Allah nak buat. Jadi kalau Allah tidak menentu, kurang Allah. Tapi kalau Allah menentu sampai masa tak buat, jadi sempurna Allah. Ni ada dalam bawakan belaka ni, ada dalam rakaman. Allah menentu bukan berarti Allah nak buat. Nak buat pun boleh, tak mau buat pun boleh. Cuma kalau Allah tidak menentu, kurang Allah. Kita pun apa-apa pekerjaan, kita menentu terlebih dahulu. Kalau kita tidak menentu, komang kita. Jadi Allah sama telah lah. Kalau Allah tidak menentu, kurang Allah, komang Allah. Allah menentu, tapi tak semestinya Allah buat. Jadi kalau Allah menentu, kalau Allah tak buat apa ketentuan Allah, sempurna seumpama tu Tuhan. Sama cerita tadi lah, kita merancang menyusung, pada masa tak buat pun, tak komang, tu lagi komang. Kalau kita lah tak ada buat gapa-gapa, netang je tidur, tapi kita tak ada perancangan apa-apa. Dengan orang yang menetang tahu apa-apa, perancangannya banyak. Antara dua ni hak mana hak komang? Kalau kita ada orang kerja dia tidur je, bangun tidur makan, sudah makan tidur, tak ada pekerjaan, tapi dia tidak ada perancangan apa-apa. Dengan orang yang perancangannya banyak, tapi sampai masa tidur je. Antara dua ni hak mana hak paling komang? Hak tak buat gapa-gapa tanpa ada perancangan, ataupun orang tak buat gapa-gapa perancangan banyak? Mana komang antara dua ni? Ialah dua-dua ni komang belaka ni. Dua-dua ni tak pakar belaka. Tapi antara hak dua komang, hak dua tak pakar ni, mana hak paling komang, hak mana paling tak pakar? Hak tawak gapa-gapa tanpa ada perancangan, dengan orang yang tawak gapa-gapa tapi perancangannya banyak. You boleh ngajar gitu. Kalau Allah tidak menentukan, komang Allah. Allah menentu, tapi Allah menentu tak mesti Allah buat. Jadi kalau tidak menentu, komang. Kalau menentu tapi tak buat, sempurna. Ni orang tak makrifatullah belaka ni. Tapi cerita ni tinggi ni, sampai makom aulia punya cerita. Tapi hak makrifatullah permulaan agama pun tak lulu. Kemudian kita balik kepada kekuasaan Allah tadi. Allah menentukan segala-gala perkara pada azal, tapi sampai masa Allah kuasa nak melakukan sebagaimana yang Allah Ta'ala tentukan pada azal. Allah kuasa tak nak melakukan perkara yang sebaliknya. Sekarang Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Allah kuasa sampai masa Allah nak buat ni. Allah kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah kuasa nak buat selaras dengan ketentuan Allah. Allah kuasa juga nak buat tidak selaras dengan ketentuan Allah pada azal. Kan? Sebab semua sama ni. Ini semua ada bawakan belaka ni, yang berbetulan memang kebetulan jumpa dengan saya. Tak ada cari, tak ada apa. Tak cari. Sebab apa? Dengar jadi bosan kok. Jadi bosan. Tapi tak cari pun terjumpa semua. Kalau tak terjumpa pun orang yang atur. Macam ni Ustaz. Ni cerita bab qadar betul ke tak? Dia atur hok karut-karut. Ni susah lalu. Walaupun saya sebut tak pernah sebut nama. Tapi bagi orang yang marah, memang dia marah. Sebab dia kata contoh tu kena atas butir, dia kata.
Memang contoh kena atas putih, tapi sebut siapa? Dah sebut siapa lagi, sebut dia. Nama tak sebut. Awak mengaku sendiri je apanya. Nama tak sebut. Tapi orang ada kata contoh tu kena atas putih. Memang contoh ni contoh benda sebenar. Memang kena atas putih. Memang kena buat contoh. Mana kalau orang dengar pengajaran seumpama tu, orang boleh sedar tu karuk. Tak sebut nama pun memang macam-macam. Allah kuasa kan? Allah kuasa nak buat sebagaimana ketentuan Allah, dan Allah kuasa nak buat sebaliknya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ayat hak alimnya, wa huwa ala kulli syai'in alim ke apa? Hak ayat, hak dalil ilmu. Wa kana Allah wa ala kulli syai'in alim. Ni ada ayat. Tapi nak ceritanya, Allah Ta'ala kuasa ala kulli syai', atas tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala mengetahui atas tiap-tiap sesuatu. Syai', Allah Ta'ala kuasa atas tiap-tiap sesuatu syai', dan Allah Ta'ala mengetahui atas tiap-tiap sesuatu. Tapi sesuatu ni kita kena balik pada kaedah huraian ulama pula. Sesuatu, Allah Ta'ala kuasa atas tiap sesuatu, Allah Ta'ala mengetahui atas tiap-tiap sesuatu. Syahid ni, apa benda syahid sesuatu ni? Sebab apa? Allah kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dalam Quran, Allah Ta'ala mengetahui atas tiap-tiap sesuatu. Wa huwa bi kulli syai'in alim ke apa? Ni dalil-dalil ilmu. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dah ingat Quran surah Habuk itu ni dah. Tapi cuma syahid itulah. Semua perkara Allah Ta'ala kuasa, semua perkara Allah Ta'ala mengetahui. Tapi syahid di situ, kekuasaan Allah atas tiap-tiap sesuatu, syahid yang harus. Allah Ta'ala mengetahui atas tiap sesuatu, syahid yang wajib, yang mustahil, yang harus. Dia beza. Atau balik pada kaedah sifat 20. Ta'alluq kudrah dengan ta'alluq ilmu. Ta'alluq ni fungsi kerjaan, tagang dia panggil. Jadi Tuhan kuasa atas tiap-tiap sesuatu yang harus. Allah Ta'ala mengetahui atas tiap-tiap sesuatu yang wajib, yang mustahil, yang harus. Jadi syait sesuatu itu tak sama. Sesuatu yang wajib ada, apa dia? Yang wajib ada tu apa dia? Zat Allah dan sifat Allah yang wajib ada. Maklumlah tu. Perkara yang mustahil ada. Kita ambil contoh mudahnya, anak Allah, isteri Allah, mustahil nak ada. Perkara yang harus ada pun boleh akal diterima, tak ada pun akal diterima. Apa dia? Selain daripada yang wajib, selain daripada yang mustahil, haruslah. Ni kita ni lah, harus ada, harus tiada. Jadi kekuasaan Allah hanya kepada perkara-perkara yang harus, tidak berkait dengan perkara wajib dan tidak berkait dengan perkara mustahil. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu yang harus. Adapun Allah mengetahui atas tiap-tiap sesuatu yang wajib Allah Ta'ala tahu, yang mustahil Allah Ta'ala tahu, yang harus Allah Ta'ala tahu. Ni nak faham sini dulu. Yang wajib zat Allah, sifat Allah, bukan kudrat yang mengadakan, tidak berkait dengan kudrat. Sebab kudrat ni peseng dia taksir. Peseng kudrat ni mengada meniada. Apabila peseng kudrat ni mengada meniada, pasti tuju kepada perkara yang terima ada, terima tiada. Sebab peseng hijau kudrat, peseng ta'aluk kudrat kepada perkara yang kepada mengada meniada, mesti tuju kepada perkara yang terima ada dan terima tak ada. Perkara haruslah kita. Adapun perkara wajib, itu wajib ada, tak terima nak tak ada.
Apabila wajib ada, pasti ada sedia kala. Kudrat kerja dia mengada. Nak mengada macam mana perkara yang sudah ada sedia kala. Zat Allah ada sedia kala. Pesan takluk kudrah, pesan kerjaan kudrahnya mengada. Macam mana kudrat nak mengada perkara yang sedia kala ada? Faham tak? Ke mengada yang telah siap ada. Dipanggil tahsilul hasil, menghasilkan perkara siap dah, itu mustahil. Kemudian fungsi kudrat satu laginya meniadakan. Itu fungsi kudrat, mengada meniada. Sekarang ni yang wajib ada zat Allah, terima tak tiada? Tak terima, macam mana kudrat nak meniadakan perkara yang tak terima tiada? Maka tak berkait dengan kudrat Allah perkara yang wajib. Perkara mustahil pula. Kita buat misal satu tadi, anak Allah, isteri Allah, anak Allah kita kata, itu mustahil nak ada. Jadi kudrat pesan dia pesan mengadakan. Dan sekarang ni anak Allah, isteri Allah ni terima tak ada? Tak terima. Jadi kudrat nak mengada, warna benda tak terima ada. Kudrat meniadakan lah. Nak meniadakan warna anak isteri Allah memang tiada dah. Takkan nak mentiadakan benda yang memang tiada. Tak berkait dengan kudrat Allah, perkara yang mustahil. Mana? Ni panjang sikit ni. Tidak. Sebab tu kalau tanyalah, Tuhan kuasa tak nak buat anak kepada Tuhan? Kuasa ke tak? Nak jawab tak kuasa, tak berani. Berani tak jawab Tuhan tak kuasa? Kalau tanya kita, Tuhan kuasa. Kuasa ala kulli syai'. Tuhan kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ngaji nampak, ngaji sifat 20 nak tanya, nak uji. Dan Tuhan kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tuhan kuasa nak buat anak seorang ke Tuhan? Nak jawab kuasa, timbul anak pula pelik Nak jawab tak kuasa, serung. Takkan nak jawab tak kuasa Tuhan. Nak jawab kuasa, nak bagaimana? Tuhan kuasa tak nak buat anak kepada Tuhan? Kuasa tak? Tuhan kuasa tapi Tuhan tak buat gitu. Nak jawab kuasa ke tak kuasa, tengok dulu perkara apa tu. Anak mustahil. Perkara mustahil masuk dalam takluk kudrah ke tak? Masuk dalam kerjaan kudrah ke tak? Tak masuk. Dah tak masuk, jawab kuasa pun tak betul, jawab tak kuasa pun dah betul, sebab tak kait dengan kudrah. Jawab kuasa pun tak betul, jawab tak kuasa pun tak betul. Sebab apa? Sebab bukan takluk sifat kudrah kepada perkara yang mustahil. Itu je. Kita nak jawab kuasa kepada perkara yang duduk di bawah takluk kudrah. Kita nak jawab lemah jikalau duduk di bawah takluk kudrah tapi tak boleh nak buat. Boleh jawab lemah. Tapi ini tidak berkait dengan kudrah perkara yang mustahil. Ni contoh-contoh ni. Buat bandingan sikit tapi tak sama contoh ni, buat bandingan sikit. Pisau tajam. Kita nak tanya, pisaumu tajam molek ni. Boleh tak nak siang nak tu daging ke apa ke? Boleh tanya tu sebab pisau dia tajam. Tapi boleh tanya tak, pisaumu tajam, boleh tak nak kerak besi? Boleh tak? Tak tajam sangat bunyi, boleh tak nak kerak besi? Soalan tu tak betul. Sebab apa? Kerak besi bukan kerjaan pisau. Kita nak jawab, kerak besi tak boleh lah sebab tumpul. Tak boleh, tak kena jawapan tu. Sebab bukan kerjaan pisau main dengan besi. Main dengan besi ni kerjaan bahan alat lain. Kalau kerjaan pisau baru boleh tanya, ni luk ke tak luk boleh tanya. Kalau besi bukan kerjaan dia, tak kena soalan tu. Kalau nak jawab kata pisau tu tak nak kerak besi, tak kena jawapan tu. Sebab tak kait pisau dengan besi. Sama juga perkara mustahil tak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kudrah Allah hanya kepada perkara-perkara yang harus ada, harus tiada. Kudrah pun mengada dan meniada. Cara harus saja.
Adapun ilmu Allah mengetahui segala-gala perkara, hak wajib Tuhan tahu, hak mustahil Tuhan tahu, hak harus Tuhan tahu. Sebab tahu ni bukan mengada meniada, tahu gitu ya. Allah Ta'ala tahu tak berkaitan dengan zat Allah? Allah Ta'ala tahu tak berkaitan dengan zat Allah yang wajib ada? Allah Ta'ala tahu tak? Tahulah. Allah Ta'ala tahu tak berkaitan dengan sifat Allah yang wajib ada? Allah Ta'ala tahulah. Tu tahu perkara wajib, tahu perkara mustahil. Mana perkara mustahil? Anak Allah mustahil, isteri Allah mustahil. Tuhan tahu ke tak? Tuhan tahu. Tuhan tahu anak Allah, Tuhan tahu isteri Allah. Tuhan tahu macam mana pula? Tuhan tahu kok tak ada lah. Sebab anak Allah tak ada, Tuhan tahu tak ada. Tuhan tahu isteri Allah tak ada, Tuhan tahu kok tak ada. Sebab benda tak ada. Tahu juga. Benda tak ada boleh tahu. Kita tahu benda tak ada. Kita tahu benda tak ada. Hak tak ada kita tahu. Orang bujang, kita tahu tak dia tak ada tok lelaki? Tahu. Tahu dah tak ada tok lelaki. Kita tahu benda tak ada. Orang mandu, dia tak ada anak. Kita tahu tak orang mandu tak ada anak? Tahu. Tahu apa benda tak ada. Dan benda tak ada, tahu kok tak ada. Jadi perkara mustahil Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tahu kok mana? Benda mustahil ada ke tak? Tak ada. Tuhan tahu kok tak ada. Jadi Tuhan tahu anak bagi Allah tak ada. Tuhan tahu isteri bagi Allah tak ada. Tu tahu perkara mustahil. Tahu perkara harus ni tahu hak kita lah. Faham tak? Jadi kita balik kepada Tuhan kuasa-kuasa ni. Tuhan kuasa kepada perkara yang harus. Perkara wajib tidak berkait dengan kudrah Allah. Perkara yang mustahil tidak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pertanyaan orang sekarang ni, pertanyaan pelik-pelik. Dia tanya tujuan apa tak tahu. Pernah orang tanya, Tuhan kuasa segala-galanya, Tuhan kuasa tak nak buat satu benda berat? Satu benda tu biar Tuhan buat biar berat. Tuhan kuasa ke tak? Tuhan kuasa lah. Bukit bukau berat, Tuhan kuasa nak buat. Tuhan kuasa dan nak buat benda berat yang sampai peringkat berat-berat sampai Tuhan pun tak nak angkat. Kuasa ke tak? Oh, kita tanya gitu. Ni dia punya mikir tu tujuan dia apa tak tahulah. Sekarang ni memang bukit tu berat, tapi Tuhan kuasa buat dan Tuhan kuasa angkat. Sekarang ni tak mau berat macam bukit. Berat sampai ke hak tukang buat Allah pun sampai ke peringkat ke diam tak rak nak angkat. Kuasa dah Tuhan nak buat benda gitu. Jadi Tuhan buat benda berat ni benda harus, bukan benda wajib, bukan benda mustahil. Benda berat Tuhan kuasa buat, seberat-berat Tuhan kuasa buat. Boleh angkat ke tak? Angkat ni benda yang harus, Tuhan kuasa angkat. Tidak ada yang Tuhan kuasa yang Tuhan tidak kuasa nak angkat. Gitu je. Sekarang ni dia kata buat benda berat itu benda harus, angkat benda berat itu benda harus. Jadi Tuhan kuasa buat benda yang habis berat, Tuhan kuasa dah angkat. Tuhan pasti akan kuasa angkat, sebab angkat tu benda yang harus tu ya. Tapi dia kata tak puas hati lagi jawapan. Tak bohong Tuhan kuasa angkat. Berat sampai peringkat Tuhan tak kuasa nak angkat. Tak ada benda gitu. Kalau kata ada, tak ada benda gitu. Tapi dia korek, dia tekan. Mana akhir sekali kalau ada orang backing situ, ginjah. Hak tukang jawab pun lelah kau nak jawab. Nampak tukang jawab lekak, dia nak jawab tak boleh nak tuah. Mana ada backing tu mari pegang, handing gelur. Dia nak tanya, tambah berat hak Tuhan kuasa angkat. Berat sampai peringkat Tuhan tak kuasa nak angkat. Tak ada benda yang Tuhan tak kuasa nak angkat. Tak ada buat siapa ke? Ada benda gitu? Tak ada. Dia kata biar jadi ada boleh ke tak? Tu kata kalau ada gagah-gagah tu mari akak handing je. Tu dia bukan nak jawapan tu. Dia nak jadi orang ni bolok pening macam dia pening. Ada orang tanya ni, dia nak menghilangkan pening dia tu. Ada orang dia tanya nak memeningkan orang. Bila orang pening moteh, tengok ustaz pun ngegar dia kata. Ini nak tu. Ada orang menyakit balas ni.
Bukan semua benda nak tanya gitu. Jadi kekuasaan kudrah Allah kepada perkara yang harus. Kita balik pada persoalan asal tadi. Tuhan mengadakan selaras dengan ketentuan Tuhan pada azal. Boleh tak Tuhan nak mengadakan tetapi tak ikut ketentuan Allah pada azal? Yang kita ceritakan dalam kitab ni, daripada Allah, daripada perbuatan Allah dengan muafakat iradahnya, selaras dengan ketentuan Allah pada azal. Tuhan mengadakan selaras dengan ketentuan Allah pada azal. Tuhan kuasa tak nak mengadakan yang tidak muafakah dengan iradahnya pada azal. Kita balik pada pusat asal. Sekarang ni kita balik kepada hak wajib mustahil harus tadi ni. Tuhan mengadakan perkara yang tidak selaras dengan ketentuan Allah pada azal. Itu perkara harus ke perkara mustahil? Itu perkara mustahil. Perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Situ je. Bukan Allah tidak kuasa, tapi itu perkara mustahil. Sebab itulah kalau kita mengaji ada sebab 20 hak fardu kifayah lah. Ta'aluk kudrah, dia ada ta'aluk suluhi qadim, dia ada ta'aluk tanjizi hadis, dia ada ta'aluk qabdah. Kalau main hak ni hari ni pening lah. Tapi ini guna ngaji hak fardu kifayah. Dia akan mudah nampak perkara-perkara hak pelik-pelik. Ta'aluk kudrah Allah, ta'aluk suluhi qadim. Suluhi qadim ni Allah yang bersifat kudrah boleh mengadakan apa-apa perkara pada azal. Sebab kudrah Allah qadim. Kudrah Allah qadim. Allah mengada qadim ke baharu? Sifat kudrah yang ada di zat Allah qadim. Allah yang bersifat kudrah mengada. Allah mengada ni qadim ke baharu? Allah mengada ni qadim ke baharu? Allah qadim. Sifat kudrah Allah pun qadim. Allah yang bersifat al-qudrah mengadakan. Mengadakan tu qadim ke baharu? Dia mengada dengan qadim, dia takkan jumpa. Mengada dengan qadim tak akan jumpa. Sebab qadim ni hak sedia kala. Hak sedia kala ni bukan benda yang peseng diadakan. Faham tak? Contoh qadim zat Allah. Tu qadim. Mengada zat Allah. Mengada zat Allah macam mana Allah qadim. Jadi mengada dengan qadim takkan jumpa. Mengada mestilah kemudian baharu. Baru jumpa. Mengetahui qadim sedia kala. Menentu qadim sedia kala. Ilmu kan Allah qadim. Sifat ilmu Allah qadim. Ta'aluk sifat ilmu mengetahui. Bila Allah mengetahui sedia kala. Allah qadim. Sifat iradah Allah qadim. Allah yang bersifat iradah menentukan. Bila menentukan qadim sedia kala. Allah qadim. Sifat kudrah Allah qadim. Ta'aluk kudrah mengada. Bila mengada qadim tak akan jumpa, kena baharu. Sebab qadim bukan perkara yang berkait dengan mengada. Mengada qadim nak jumpa kok mana? Ada pun menentu ni bukan mengada, menentu je. Ada pun mengetahui bukan mengada. Jadi menentu sedia kala, mengetahui sedia kala. Bolehlah jumpa. Sebab menentu bukan buat, mengetahui bukan buat. Kudrat ni takluk dibuat. Benda qadim boleh buat. Ke jadi jauh lagi tak, benda coding boleh buat ke? Tak kait. Jadi Tuhan mengadanya kemudian. Itu dia panggil tanjizi hadis. Mengada yang baharu.
Adapun iradah menentukan sedia kala, tanjizi qadim menentu sedia kala. Ilmu mengetahui sedia kala, dia panggil tanjizi qadim mengetahui sedia kala. Adapun kudrat mengada hadis, tanjizi hadis mengada yang baru. Kemudian Tuhan mengadanya baru. Sifat Tuhan qadim. Bilakah Tuhan boleh mengadakan? Boleh mengadakan tu sedia kala. Suluhi qadim, suluhi ni patut boleh. Dan sifat kudrat Allah adanya qadim, maka boleh mengada pun qadim, boleh. Maka boleh mengada ni, boleh mengada semua perkara yang harus. Tetapi hak mengada sungguh selaras dengan ketentuan iradat. Tu tanjiz hadis selaras dengan ketentuan iradat, tanjiz qadim. Pesidok tanjizi suluhi qabdah ni. Ni ngaji 40 jumpalah perkara ni. Tapi itu secara mendalami itu fardu kifayah. Tapi kalau fardu kifayah ni kita kemah, olah mudah kita nak pergi pada perkara-perkara pelik-pelik sikit. Kadang-kadang perkara pelik ni kesamaran akan timbul kemudian. Macam tadilah, kalau kita tak faham iradah takluk pada perkara harum, ilmu takluk wajib mustahil harum, orang katanya pada perkara mustahil Tuhan kuasa kedak. Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah, sebab kita ngaji dah dalam sifat 20 takluk kudrah hanya pada perkara harum. Hak mengetahui, hak wajib Tuhan tahu, hak mustahil Tuhan tahu, arus Tuhan tahu. Tu hak dalam kaedah sifat 20. Jadi Tuhan mengadakan baharu, tapi boleh mengadakan sedia kala. Tu boleh. Tuhan boleh buat belaka. Macam contoh, Tuhan nak buat kita, nak buat lelaki boleh, nak buat puang boleh. Tuhan kuasa. Suluhi qadim, Tuhan kuasa, boleh je. Tapi Tuhan nak buat kita lelaki ke, Tuhan nak buat kita puang ke, selaras dengan ketentuan iradah. Iradah menentukan lelaki, Tuhan pun menjadikan lelaki. Iradah menentukan perempuan, Tuhan pun buat puang, buat kita jadi perempuan. Tapi Tuhan kuasa boleh belaka. Sebab lelaki ke puang ke benda harum, boleh belaka. Tapi kalau Tuhan buat kepada perkara yang tidak selaras, itu mustahil sama sekali. Tapi Tuhan kuasa ke tak? Tuhan kuasa buat segala-galanya. Nak buat kita lelaki boleh, nak buat kita puang boleh, nak buat kita putih boleh, nak buat kita hitam pun boleh. Itu suluhi, boleh. Tuhan buat sedia kala ke Tuhan tulis, boleh buat kita lelaki ataupun puang, putih ataupun hitam. Siapa masa buat sungguh mengikut ketentuan iradah pada azal. Iradah menentukan kita lelaki, Tuhan buat pun kita lelaki. Iradah menentukan kita putih, Tuhan buat pun kita putih. Tuhan kuasa dah nak buat puang, boleh. Tuhan kuasa. Tuhan kuasa dah nak buat hitam, kuasa. Hak tu hak suluhi je lah, hak boleh mengadakan. Sebab perkara harum belaka tu, lelaki ke puang ke putih ke hitam ke harum belaka. Tapi siapa buat sungguhnya selaras muafakat iradahnya pada sedia kala. Jadi kudrah buat selaras dengan ketentuan iradah pada azal. Kita nak pergi pada pembicaraan ketentuan Allah pada azal. Jadi Allah yang bersifat dengan iradah menentukan segala-gala perkara. Kita nak pergi selaginya selaras dengan ilmu. Selaras dengan ilmu. Kemudian hak tadi tu tanzih hadis qadim tu tak apalah tu. Tapi kalau kita nak kemah moleknya, qadar ketentuan iradah takluk tanzizi qadim. Qada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah takluk tanzizi hadis. Terkala ni yalah cara halusi lah tu. Apa qadar? Qadar takluk tanzizi qadim bagi iradah. Apa qada? Qada takluk tanzizi hadis bagi kudrah. Dia gitu. Tapi kalau kita tak pandai tu, apa dia qadar? Iradah. Apa dia qada? Kudrah. Takluk iradah, takluk kudrah. Namanya tanzih qadim pada hadis. Kita mungkin pening. Sebab apa? Sebab istilah ilmu tu bahasa Arab. Kalau istilah ilmu tu bahasa orang putih, mungkin kita mudah faham. Ni pun sebut tanzih qadim, tanzih hadis. Orang putih kata apa? Kalau putih kata
Kalau istilah ilmu bahasa putih barulah luah mata kita je. Ni bahasa Arab. Kita orang Melayu tak pun nak faham Tanzi Qadim, Tanzi Hadis. Tapi kalau terbit kau bahasa orang putih, dia pun cakap pecapu. Orang putih sekerak, Melayu sekerak. Orang putih sekerak, orang Melayu sekerak. Tapi kalau bunyi bahasa Arab, pening pala. Jadi kita pergi pada ketentuan iradah Allah. Allah bersifat iradah, menentukan segala perkara azal selaras dengan ilmu. Ini saya sebut acak lidah ni. Selaras dengan ilmu. Apa yang Tuhan tentukan selaras dengan apa yang Tuhan tahu. Apabila Allah Ta'ala mengetahui pada azal, iradah pun menentu pada azal. Apabila Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya, maka iradah pun menentukan segala-gala perkara yang harus. Dia kena join dua ni. Ketentuan iradah kita kena join dengan mengetahui Allah. Kalau kita tak join dua ni, dia akan jadi lagi. Dia kalau kita nak susung. Tapi menentu sedia kala. Mengetahui pun sedia kala. Tanzi Qadim belakang. Iradah menentu, Tanzi Qadim menentu sedia kala. Ilmu mengetahui, Tanzi Qadim mengetahui sedia kala. Jadi apabila sedia kala dengan sedia kala ni, dia tidak ada turutan, dia tidak ada tertib, bukan. Dia nak ada tertib ni, dia kena ada perkara ni dahulu, perkara ni kemudian baru boleh kita ada turutan, ada tertib. Sekarang ni menentu sedia kala, mengetahui sedia kala, maka antara dua sedia kala ni dia tidak akan ada turutan, dia tidak akan ada tertib. Tetapi cuma untuk ta'akul, untuk nampak. Untuk ta'akul, untuk nampak, mengetahui dengan menentu. Mengetahui dulu, menentu susuli lepas daripada mengetahui. Ni kalau kita nak ambil faham. Tapi tadilah, bukan kata mengetahui sedia kala, menentu pun sedia kala. Maka mengetahui dengan menentu dia tidak ada turutan. Tapi kalau kita memang ada turutan. Kalau kita mengetahui dulu, ada maklumat yang secukupnya dulu, kemudian barulah kita boleh menentu, boleh mengatur, boleh menyusun, boleh menetap. Kalau kita tidak didahulukan dengan mengetahui, dengan maklumat, macam mana kita nak menentu, nak menyusun, nak menetap? Itu kalau kita memang susun. Maknanya turutan dia nak menentu, nak menetap, nak menyusun, mesti mari daripada mengetahui terlebih dahulu. Itu kita. Kemudian kita pergi kepada mengetahui menentu Allah. Untuk kita nampak, mengetahui dululah. Kemudian menentu untuk nampak. Tapi menentunya sedia kala, mengetahuinya sedia kala, dia tidak akan jadi turuk gitu sebab sama-sama sedia kala. Jadi Allah Ta'ala menentukan selaras dengan apa yang Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui segala-gala perkara pada azal, iradah pun menentu segala-gala perkara pada azal. Itu ya. Kalaulah iradah hanya menentukan sebahagian, tidak menentukan sebahagian, mana duduk sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi macam kita menentu satu-satu perkara yang bakinya kita tidak menentukan lagi. Sebab apa? Sebab ilmu kita terhad. Kita banyak perkara ni yang kita bincangkan, tetapi keputusan yang diambil sebahagian perkara saja. Sebahagian perkara lainnya kita bincang balik kemudian. Kita tak nentu lagi. Sebab apa? Sebab ilmu kita bermasalah, ilmu kita terhad. Jadi kalau Allah menentukan sebahagian, maka di mana duduk sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di iradah dengan ilmu dia kena kait dulu-dulu. Sebab tu pegangan kitanya, Allah telah menentukan segala-gala perkara, sekalian perkara baik dan jahat, kesemuanya Allah Ta'ala telah menentukan pada azal. Habis. Sekalian perkara Allah Ta'ala telah menentukan pada azal, sekalian perkara.
Sebab apa? Sebab ketentuan Allah selara dengan ilmu. Ilmu mengetahui sedia kala akan segala-gala, iradah pun menentu sedia kala akan segala-gala perkara yang harus. Ini hak tajuk rukun iman yang keenam. Ini tajuk rukun iman yang keenam. Bila Allah telah menentukan segala-gala pada azal, macam mana pula timbul ketentuan yang mu'allaq, ketentuan yang tergantung. Biasa dengar ketentuan yang mubram, yang putus, ketentuan yang mu'allaq, yang tergantung. Tergantung ke mana lagi? Allah telah menentukan segala-gala perkara. Nak tergantung ke mana lagi? Kalau kata ada ketentuan tergantung, maknanya Allah belum menentukan segala-gala. Kalau Allah belum menentukan segala-gala, di mana letak ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ada ketentuan yang putus, ada ketentuan yang tergantung. Di mana letak ilmu Allah? Jadi macam kita juga, ada keputusan, ada perkara yang diputuskan, ada perkara yang kita tengok dulu kemudian. Ada perkara yang kita putus dah, tapi kita buat dua pelang, pelang A, pelang B. Kita buat keputusan satu benda dengan satu keputusan, satu benda lain buat dua pelang, pelang A, pelang B. Buat lu tengok ke mana. Kalau sesuai ikut pelang A, buat ikut pelang A. Kalau tak sesuai, tukar pada pelang B. Kenapa jadi pelang A, pelang B? Kerana ilmu kita bermasalah, ilmu kita terhad. Kemudian Allah ada gitu juga ke? Ada ketentuan yang mubram, yang putus, ada ketentuan yang mu'allaq. Nak tengok kemudian macam mana. Nak panjang umur ke, tak mau panjang umur ke, nak menambah rezeki ke, tak mau menambah rezeki ke. Jadi mana letak ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ini tajuk rukun yang keenam ni. Hak ni kadang-kadang pergi pada ketentuan yang mu'allaq, yang tergantung, dia pergi bokeh di rukun iman yang keenam. Kau dah kemas sini. Sekali cerita, Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Betul dia awak. Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Betul dia kata. Tapi bila Allah telah menentukan segala-gala, mana ada mu'allaq? Mana ada tergantung? Tergantung ni belum lagi menentukan. Cuma letak dua jalan. Sama ada umurnya tidak ditambahkan, ataupun umurnya tidak ditambah, dilanjutkan. Itu maknanya mu'allaq, tergantung. Dan mana kata Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal? Ni di rukun yang keenam kita ni. Kalau pergi pula kepada Allah, ketentuan Allah ni tergantung, macam mana nak kita nak hurah sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Nak hurah sifat ilmu. Kan kita ngaji kudrah, sifat yang ketujuh, iradah, sifat yang ke-8, ilmu, sifat yang ke-9. Nak hurah ilmu ke mana? Sebab ketentuan iradah Allah selaras dengan ilmu. Jadi kalau ketentuan iradah Allah tergantung, ilmu Tuhan macam mana? Maknanya ilmu Tuhan tidak meliputi. Qad ahata bi kulli syai'in ilma, walha ilmu Allah meliputi. Ini kena letak molek ni. Saya dengar bagai-bagai huraian hak ketentuan yang mu'allaq. Ketentuan yang mu'allaq adalah catatan malaikah di Lauh Mahfuz. Kita duk cerita ni di iradah ilmu Allah, hak rukun iman yang keenam ni, hak azali, hak qadim. Ketentuan azali kita panggil. Kita panggil nama apa? Kita tak sebut ketentuan qadim tau. Kita biasa sebut ketentuan Allah pada azal. Ataupun kita sebut rekahnya ketentuan azali.
ketentuan yang qadim. Catatan malaikah di lauh mahfuz azali ke? Jadi tu kena ecem molek lah. Takkan tak faham hak azali dengan hak baru. Sebab lauh mahfuz baharu, makhluk yang Allah Ta'ala jadikan kemudian. Siapa tukang catat? Malaikah pun baharu, makhluk yang jadikan kemudian. Catat dengan apa? Dengan kolam pun baharu, makhluk yang dijadikan kemudian. Yang kita dah bicara ni disifat iradat ilmu Allah yang telah menentukan segala-gala perkara pada azal dengan muafakat iradahnya pada sedia kala. Lauh mahfuz bukan sedia kala. Lauh mahfuz bukan sedia kala. Ni kadang-kadang saya dengar ketentuan azali, catatan malaikat lauh mahfuz dicapu bolong dua ni. Mana boleh capu gitu? Antara ketentuan azali dengan catatan malaikat di lauh mahfuz jangan dicapu gitu. Sebab hak azali di ilmu Allah nu mubrang belakadah, putuh belakadah. Sebab apa mubrang putuh? Sebab kita berpegang Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Allah telah menentukan segala-gala. Makna mubrang, makna putuh lahnya. Mana nak tergantung laginya? Bukan gitu. Bukan kata kita berpegang Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Allah telah menentukan. Mana ada mubrang, mana ada mu'allak. Tu di ilmu Allah. Itu mubrang belaka. Barulah kemas itu, kita barulah turun kepada catatan malaikah di lauh mahfuz. Sebagaimana dalam ayat yamhullahu ma yasha wa yusbit wa innahu umul kitab. Mengubah oleh Allah Ta'ala akan perkara yang kehendak, dan menetap Allah Ta'ala akan perkara yang kehendak, dan di sana ada umul kitab, yakni lauh mahfuz. Apa cerita? Hak ketentuan yang dipadam, ketentuan yang diubah, catatan malaikah di lauh mahfuz. Apa cerita lauh mahfuz? Itu catatan yang baharu. Catatan malaikah di lauh mahfuz, Allah Ta'ala perintah malaikat catat hanya sampai setakat qiyamah sahaja. Hak ketentuan azali selama-lamanya. Hak catatan malaikat di lauh mahfuz hanya sampai setakat qiyamah sahaja. Di sini Allah Ta'ala perintah malaikat catat. Ada yang Allah Ta'ala perintah malaikat catat dalam keadaan mubram, satu jalan. Ada yang Allah Ta'ala perintah malaikat catat dalam keadaan mu'allak, dua jalan, tergantung. Sama ada umurnya 60 ataupun umurnya ditambah jadi 61. Ni contoh ni. Kalau tahu naik khabar tengok di lauh mahfuz lah. Ini benda gaib belaka ni. Ni contoh-contoh. Sama ada Allah Ta'ala perintah malaikat catat dalam keadaan tergantung. Sama ada rezekinya qada tu, sama ada rezekinya bertambah. Kalau dia berdoa, dia usaha sungguh-sungguh, rezekinya bertambah. Kalau dia tak berdoa, rezekinya tidak bertambah. Itu ada di catatan malaikah. Sampai masa apa yang berlaku adalah apa yang ditentukan pada azal, selaras dengan apa yang ditentukan pada azal. Sebab sampai masa berlaku, sama ada berdoa ataupun tidak, sama ada berusaha ataupun tidak, itu adalah qada Allah, itu adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah selaras dengan muafakat dengan iradahnya pada sedia kala. Ni jadi maknanya di catatan malaikah tergantung, tapi apa yang akan Tuhan lakukan selaras dengan ketentuan azali. Berlakulah antara dua jalan. Jadi malaikah yang tukang catat tulis dua jalan, mana yang akan berlaku malaikah pun tak tahu. Sampai masa dia berdoa, rezekinya ditambah. Dia berdoa, usianya ditambah. Dia hubung satu rahim, usahanya umur jadi ditambah. Maka dia hubung satu rahim tu Allah yang buat, sebab qada Allah.
Allah buat muafakat dengan iradah pada sedia kala. Jadi hakikinya tidak dia tergantung hanya di catatan malaikat di Lauh Mahfuz sahaja. Kenapa Allah Ta'ala perintah malaikat catat 2 peseng tu? Satu catatan yang mubram, yang putus, satu catatan yang mu'allaq, yang tergantung. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma bahagi sahaja. Tapi yang mana yang diperintahkan malaikat catat mubram, yang manakah yang Allah Ta'ala perintah malaikat catat mu'allaq, itu semua perkara yang ghaib belaka. Kita setakat beriman sahaja. Hak ketentuan azali tetap dah di rukun iman yang ke-6. Hak catatan malaikat ada mubram ada mu'allaq, kita berpeganglah qada tu. Hak mananya itu benda gaib. Nu di Lauh Mahfuz nu gaib. Sampai masa Allah Ta'ala perintah malaikat catat di budak umur 4 bulan selepas ditiupkan roh. Sebab ditiupkan roh wa yu'maru bikatbi 4 kalimat tu. Allah Ta'ala perintah malaikat catat 4 perkara. Apa yang malaikat catat di budak umur 4 bulan selaras dengan apa yang tercatat di Lauh Mahfuz. Tercatat di Lauh Mahfuz mubram, malaikat yang catat di budak pun mubram. Kalau tercatat di Lauh Mahfuz mu'allaq, malaikat catat di budak umur 4 bulan pun mu'allaq. Sekarang ni hak Lauh Mahfuz nu ra'i atas tu, hak di budak ni hak depan kita. Dapat ke tak? Lepas budak tu lahir, kita pun X-ray dia, dapat dah malaikat catat. Pun ra'i juga. Nak bercara pun sekat tu sudah lah. Ilmu Allah nu hak tu malaikat pun dah tahu. Hak Lauh Mahfuz nu patut di budak umur 4 bulan ni, hak depan kita ni, lahirlah budak ni, kita pun masuk budak dalam CT scan, MRI, tengok malaikat catat tu apa dia, pun gaibnya. Cuma kita berimanlah dengan hak perintah malaikat catat di budak tu. Sebab tu dinyatakan dalam hadis Nabi SAW. Setakat tu je. Tapi itu semua benda gaib. Cuma janganlah mu'allaq tu naik di azali tu. Mu'allaq naik di azali. Kat mana ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala nya? Mana kata ma'rifatullah yang mengenal Allah, yang bersifat dengan kudrah, yang bersifat dengan iradah, yang bersifat dengan ilmu. Ini panggil ma'rifatullah, permulaan agama. Kalau di sini pun tak lulu, mana ada agama? Ini ada dicampur antara hak ilmu, hak azali dengan hak catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Sebab benda ni benda mudah saja, sebab benda gaib. Kita faham tidak mengubah takdir malaikat doa. Hadis kata tidak mengubah takdir malaikat doa. Catatan malaikat di Lauh Mahfuz hak mu'allaq. Kita pun berdoa, cukup syarat doa kita, makan halal, doa di tempat mustajab, di masa yang mustajab. Tuhan pun perkenan, Tuhan pun panjangkan umur, Tuhan pun tambah rezeki. Sebab apa? Sebab berdoa dia itulah ketentuan azali, berdoa cukup syarat itulah ketentuan azali, Tuhan mustajab itulah ketentuan azali. Habis cerita. Sebab seseorang berdoa bukan Allah yang qadakkan, bukan Allah yang buat. Seseorang berdoa cukup syarat, bukan Allah yang buat. Seseorang berdoa di tempat yang mustajab, Mekah tu, bukan Allah yang buat di Mekah. Dia berdoa di waktu mustajab, di awal pagi, bukan Allah yang buat dia berdoa di awal pagi. Allah buat muafakat dengan ketentuan Allah pada azal. Itu yang hak Tuhan tentukan pada azal. Rezekinya ditambah, itulah ketentuan Allah pada azal. Itu je. Ni ada orang agama, dia kata gini, ustaz, Tuhan nak tengok dulu sama ada dia hubung silaturahim ataupun baik balas dengan orang. Dia hubung silaturahim, umurnya akan ditambah. Dia balas dengan orang, umur cukup-cukup lah hak ada. Hak ada pun padang dah habis orang dah dia balas. Ini orang agama ni. Tuhan nak tengok dulu. Kalau dia ni hubung tu rahim, bolehlah panjang lagi sebab dia tak balas dengan orang. Tapi kalau dia baik balas dengan orang, tak hubung satu rahim, hak ada tu cukup dah, umur nak tambah mana? Jadi Tuhan nak tengok dulu ilmu Tuhan duduk mana.
Lepas tu apa yang berlaku bukan Tuhan telah menentukan, tengok apa laginya. Sampai masa berlaku bukan Allah yang buat, tengok apa laginya. Boleh-boleh dia faham seumpama tu orang agama ni. Tuan nak tengok dulu ilmu Tuhan ni mana, ilmu Tuhan ini tak ada ma'rifatullah belaka ni. Ini amal ibadat semua sia-sia belaka ni. Ada yang bawa pula kalau berdoa tu awal-awal Tuhan panjang lama ni 40 hari dah nak mati baru berdoa. Bila pergi hospital cek kanser tahap Pak apa lagi paling tinggi ya. Ya Allah panjanglah umur 40 hari lagi nak mati dia baru doa. Tuhan tak tambah kan. Kalau minta awal-awal Tuhan tambah, dia kata ni ajar dia hakim ni. Lepas tu dia kata ketentuan yang mu'allak mubram, mu'allak yang putus, mubram yang tergantung. Nama ketentuan mu'allak mubram pun salah. Bukan salah tu, memang salah. Sebab saya dengar di dua rancangan yang berbeza, di masa yang berbeza, orang yang sama dia masih lagi sebut mu'allak yang putus, mubram yang tergantung. Mu'allak taklik, mu'allak tergantung lah. Dia kata mu'allak putus, mubram tergantung. Ni dia ajar ni. Kalau berdoa awal-awal Tuhan tak panjangkan umur. Ni 40 hari dah nak mati baru minta. Jadi Tuhan tak panjanglah umurnya. Macam kita lah minta tolong supaya rekening. Allah mau minta tolong rekening last minute sangat. Kalau musuh aku rekening awal-awal aku boleh tolong rekening. Ni musuh rekening last minute dah, penuh dah jawatannya, aku tak boleh rekening lamanya. Jadi Tuhan balas tu juga orang kali. Lepas tu kita pun berdoa berdoa ibadah. Bila kita berdoa tu semua perbuatan Allah. Kita berdoa dengan cukup syarat, kita berdoa dengan dengan zon yang kuat, Allah perkenankan doa kita, itu semua perbuatan Allah. Mana apa tu? Allah nak melakukan di hadapan tu ada bahagia. Itu semua susunan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena beza antara ketentuan azali ni muafakat iradah pada sedia kala hak rukun yang kenal dengan catatan malaikat di Lauh Mahfuz, ada mubram, ada muallaq. Dan di catatan budak umur 4 bulan, catatan budak umur 4 bulan malaikat tiru ambil hak di Lauh Mahfuz. Kalau mubram lah, kalau muallaq lah. Jadi selesai hak bab muallaq mubram, pembicaraan hak di rukun iman yang keenam. Wallahu a'lam.